Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Nagaraj, anak lelaki Nyana Segar, nombor metrik 260734. Tajuk tugasan individu saya adalah isu kemiskinan dan ketidaksamaan di Malaysia. Pengenalan bagi tajuk tersebut adalah pengenalan pengangguran dalam ekonomi, iaitu kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan merupakan masalah yang masih kekal di Malaysia. Kejadian kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan lebih tinggi di kawasan luar bandar berbanding dengan kawasan bandar. Seterusnya adalah idea dan andaian. Kemiskinan adalah fenomena pelbagai rupa yang sentiasa wujud dalam sejarah. Tiada definisi umum kemiskinan di peringkat kebangsaan sehingga sidang kemuncak pembangunan sosial dunia pada tahun 1995 yang mentakrifkan kemiskinan mutlak sebagai kekurangan keperluan asas termasuk makanan, bekalan air bersih, kemudahan sanitasi, kesihatan, pakaian, pendidikan dan maklumat. Menurut Braithwaite dan Mon pada tahun 2009, menggunakan perkataan definisi yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, kemiskinan adalah merujuk kepada keadaan kekurangan makanan, pakaian, akses kepada kemudahan kesihatan, pendidikan rendah, peluang pekerjaan, air bersih dan kemudahan sosial. Walaupun banyak dasar ekonomi telah digubal, namun ketidaksamaan pendapatan masih semakin meluas dan meningkat biarpun saban tahun. Situasi ini berikutan disebabkan oleh pertumbuhan gaji yang tidak dikekalkan bersama dengan pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Yang ketiga adalah masalah-masalah berkaitan dengan isu. Di Malaysia, sistem ekonomi semasa dilihat menemui banyak kegagalan dari segi upah, pekerjaan, penciptaan kekayaan dan peluang kepada rakyat. Kegagalan ini ditunjukkan melalui peningkatan ketidaksamaan dan jurang yang semakin meluas antara yang memiliki dan yang tidak dimiliki, terutamanya di kalangan demografi Bumiputera yang tertumpu di kawasan luar bandar. Menyentuh kepada agenda Bumiputera, inisiatif yang diberikan menunjukkan bahawa ia adalah merupakan satu kejayaan yang adil. Namun begitu, pada masa yang sama ia sebenarnya telah mewujudkan kelayakan yang dirasai di antara segmen penduduk tertentu, dan kemudiannya ia juga telah mengakibatkan kronisme dan rasuah. Dalam konteks isi rumah ditakrifkan sebagai seseorang atau kumpulan orang yang berkaitan atau tidak berkaitan yang biasanya tinggal bersama dan membuat peruntukan bersama untuk makanan dan keperluan hidup yang lain. Isi rumah terdiri daripada orang yang berkaitan dan tidak berkaitan yang biasanya tinggal bersama dan membuat peruntukan bersama untuk makanan dan keperluan hidup yang lain. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara telah memberikan kesan terhadap pengagihan isi rumah. Mengikut desil, majoriti isi rumah mengalami penurunan dalam pendapatan, di mana kebanyakannya isi rumah daripada kumpulan desil berpendapatan tinggi beralih kepada kumpulan berpendapatan rendah seperti di Darjah 1. Seterusnya adalah cara penyelesaian. Sejak kemerdekaan, pembasmian kemiskinan telah menjadi matlamat utama dalam membina kerajaan Malaysia. Taburan kemiskinan di Malaysia berkait rapat dengan budaya dan struktur organisasi industri di Malaysia hari ini, di mana garis penentuan kemiskinan adalah lebih kurang RM980 tidak dapat digunakan selama-lamanya, terutamanya bagi penduduk yang tinggal di kawasan bandar. Sebagai contoh, kos untuk mengekalkan satu penerbangan 2 bilik di Seksyen 17 Petaling Jaya adalah lebih daripada RM1000 setiap sebulan. Setakat ni, kerajaan sedar bahawa keadaan kemiskinan di negara kita sebenarnya amat serius. Disebabkan sistem ekonomi kita dan hubungan kita dengan hutang atau amalan riba, jelas ada masalah amalan sistem perbankan negara kita adalah berbeza dengan sistem perbankan di negara barat yang mencipta wang baru apabila bank memberi hutang kepada pelanggannya. Kerajaan juga haruslah memainkan peranan atas beasiswa bagi pelajaran lanjut untuk pelajar yang memerlukan dengan kadar yang sesuai. Masyarakat juga harus memperlengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran, dan ia juga merupakan satu cara yang dapat mengelakkan seseorang itu terjerumus dalam kemiskinan di negara Malaysia ini. Walau bagaimanapun, kerajaan juga boleh mengesyorkan mana-mana ataupun mewajibkan penguatkuasaan yang bertanggungjawab di setiap negeri dan daerah untuk mengadakan program karnival kerjaya supaya ia memberi peluang kepada mereka, tidak kira mana-mana kaum di Malaysia yang mereka belum mendapat pekerjaan atau yang telah bekerja. Melalui program Karnival ini, maka ramai golongan belia boleh merebut peluang di Karnival Kerjaya ini, dan juga kaedah ini boleh mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia dan dapat menarik minat belia yang tidak dapat mencari pekerjaan.
Seterusnya adalah analisis kemungkinan. Terdapat juga pandangan yang dilontarkan kepada Malaysia Now oleh Berjoy, iaitu seorang profesor yang bertugas di Universiti Tun Abdul Razak adalah lebih banyak wang tunai untuk golongan miskin bermakna negara akan mengelakkan ketidakstabilan sosioekonomi masa depan dan orang kaya harus dikenakan cukai lebih untuk membayarnya. Negara melalui proses perkembangan namun ia berada pada kadar pertumbuhan yang semakin berkurangan. Pada tahun 1980-an, negara berkembang pada kadar peratus 9% kepada pengurangan 1% pada tahun 1990-an dan kini ia sudah menunjukkan penurunan yang mencatatkan kepada 7%. Situasi ini benar-benar berlaku di mana di negara maju serta memiliki pendapatan tinggi menunjukkan mereka yang berkurang nasib baik akan jauh ketinggalan dalam arus pertumbuhan yang tinggi. Dalam dekad yang lalu, kerajaan Malaysia dengan berat hati mengiktiraf penemuan Bank Dunia mengenai ketidaksamaan pendapatan dengan memberi tumpuan kepada campur tangan dasar sosial ke atas 40% isi rumah termiskin iaitu B40 tanpa mengira pengayaan sebenar kesejahteraan. Menurut Jomo Sundaram dalam The Edge Markets pada tahun 2020, melalui Jabatan Perangkaan iaitu DOS pada tahun 2014, kerajaan telah lama mendakwa telah membasmi kemiskinan tegar iaitu kemiskinan relatif yang ditakrifkan dalam kajian sebagai pendapatan kurang daripada 60% daripada pendapatan median telah meningkat lebih daripada separuh kepada 3 juta isi rumah dari tahun 1995. Oleh itu 40% terendah daripada 7.5 juta isi rumah di negara dianggap agak miskin. Oleh 40% terendah daripada 7.5 juta isi rumah di negara ini agak miskin daripada ketaksamaan penting dengan lebih banyak persekolahan mengurangkan mobiliti. Seterusnya adalah cadangan penyelesaian, iaitu perkembangan semasa adalah titik penting dalam konteks membina asas yang kukuh pada skala nasional, antarabangsa dan komunal. Mengakui isu kemiskinan disifirkan sebagai isu multidimensi yang menekankan tafsiran serentak dengan keadaan yang dikenali sebagai kemiskinan dan bukannya hanya tertumpu kepada produktiviti dan penggunaan. Kerajaan juga mesti memberikan nasihat rasmi mengenai pendidikan kepada setiap orang awam serta memiliki pengetahuan yang berkaitan. Ini adalah satu strategi atau satu set garis panduan yang digunakan oleh kerajaan di seluruh dunia untuk menangani masalah kemiskinan dari sudut pendidikan supaya penduduk terus hidup dalam kemiskinan. Untuk kerajaan dan pelbagai pihak untuk meningkatkan pendidikan yang mempunyai kemahiran dapat memberikan kebaikan kepada negara membangun seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan dalam bentuk lain. Secara kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi sahaja tidak akan dapat menjelaskan jumlah variasi perubahan terhadap kemiskinan yang berlaku di Malaysia. Keputusan ini cukup jelas memperlihatkan corak pertumbuhan di dalam negara adalah antara isu utama bagi menentukan kesan terhadap pembangunan dalam pengurangan permasalahan berkaitan dengan kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan. Kita juga dapat melihat beberapa negara yang dilanda krisis yang melibatkan insiden kemiskinan telah menunjukkan perkembangan dengan berlakunya penurunan yang disebabkan oleh sumbangan daripada purata pendapatan rakyat yang mula meningkat melalui peningkatan guna tenaga, terutamanya dalam pertumbuhan ekonomi yang terhasil daripada campur tangan kerajaan yang diarahkan dengan baik dan dasar makroekonomi yang kukuh.